You ready, Matek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Penhajah Norila binti Ismail ingin memperkenalkan tuan-tuan dan puan-puan satu program yang dinamakan program Zero to Hero. Apakah program Zero to Hero? Program Zero to Hero ialah untuk membantu murid, satu modul yang dibina untuk membantu murid membaca dengan mengaplikasikan beberapa konsep yang mensinergikan pelbagai fokus kognitif dan gerakan-gerakan psikomotor. Isu masalah tentang murid yang tidak dapat membaca, saya lihat semakin banyak apabila berlaku proses-proses yang tidak dapat dirawat secara in situ. Jadi dari mengikut sumber kajian UPM, laporan kajian pelaksanaan program pemulihan dan program pemulihan khas sekolah rendah tahun 2002 lagi, jadi sebanyak 12.6%, iaitu lebih kurang 200,000 orang murid-murid tidak boleh membaca. Jadi beberapa pendapat menyatakan kurangnya keberkesanan guru mengajar, guru masih menggunakan kaedah tradisional. Jadi guru kurang mencipta dan bahan pada guru sekarang dilihat merujuk kepada bahan-bahan yang sudah terlalu lama, bersifat tradisional dan sebagainya. Jadi sebagai guru saya membuat refleksi sendiri pada diri saya. Ya, adakah pengajaran atau ilmu yang saya belajar di maktab perguruan, di universiti saya mengaplikasikan dengan bersungguh-sungguh ketika berhadapan dengan murid sebenar di sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, program ini dicetuskan apabila satu deskripsi yang telah dinyatakan oleh seorang guru saya, Puan Rosmah binti Desa, guru Satasi Apung, yang dia mengatakan kepada saya, kejayaan bagi saya ialah apabila saya berjaya mencemerlangkan orang lain sepenuhnya, terutama murid-murid yang bakal menjadi peneraju bangsa. Pada satu ceruk, orang lain mungkin terlupa, tetapi saya sentiasa teringat-ingat. Dalam arti kata lain, saya masih tidak meletakkan diri saya berjaya, melainkan jika saya berjaya mensifarkan jumlah murid tidak boleh membaca di sekolah ini. Walaupun kejayaan yang saya harapkan ini satu yang kemenangan tanpa piala, tapi inilah sebenarnya kejayaan bagi saya. Ini adalah satu kata-kata yang telah menyentuh sanubari saya tentang kepentingan membaca. Dan semua ini tidak berlaku jika kita tidak melakukan apa-apa, terutama dalam keadaan musim pandemik, guru mengajar tanpa murid di hadapan kita. Jadi itulah misi seterusnya, dan saya terus membuat satu analisis dan menghuraikan isu-isu yang memabitkan dengan masalah membaca, di mana saya telah menggunakan satu modul. Modul ini berbentuk satu kartun boneka di mana saya lihat anak-anak apabila mereka belajar membaca, mereka perlu kepada keseronokan, tidak perlu kepada tekanan. Ia adalah sesuatu yang usaha yang memerlukan visual yang menarik minat. Jadi saya membentuk bulatan, saya membentuk dua komponen huruf yang berbeza. Kalau dulu waktu kita masih kecil, kita belajar selepas A mesti B, selepas B mesti C. Jadi kalau sehingga ada lagu, nyanyian A, B, C, D, E, F, G. Tetapi apabila kita patah balik dari Z ke depan, saya dapati murid-murid tu mereka dah kabur. Kalau dalam hukum penomboran, selepas satu mesti ada dua, lepas dua mesti ada tiga. Itu adalah wajar kerana lepas satu, dua tu kuantiti dia lebih banyak daripada satu. Tiga lebih banyak kuantitinya daripada dua. Tetapi dalam hukum angka ataupun huruf,
murid-murid mereka tidak boleh mengenal, lebih baik mereka mengenal huruf daripada mereka menyatakan lepas A. Kalau dulu kita kata lepas A mesti B. Sebenarnya kalau lepas A, C, G, K semua boleh. Jadi konsep pemikiran anak-anak kita tidak perlu susun untuk mengecam huruf. Jadi itulah saya kenalkan dua komponen huruf yang berbeza yang saya namakan sebagai huruf vokal dan konsonan. Huruf vokal saya letakkan dalam wajah. Dalam wajah murid-murid. Okey, saya kenalkan. Saya lihat tabiat semula jadi anak-anak. Jadi mereka perlu membentuk satu pengamatan. Jadi satu perbandingan. Kadang-kadang proses mereka tidak mengenal huruf ni menjadi satu daripada punca mereka tidak boleh membaca. Jadi saya membuat satu mirip wajah A, mata, I, hidung, ada tanda seperti orang India. Okey. Ini huruf I yang mata sedikit sepet. O adalah bulatan dan U adalah senyuman. Jadi mereka melihat bentuk-bentuk ni pada bapa, ibu, kawan-kawan. Dan kemiripan huruf itu dapat mereka sambungkan dalam kognitif mereka. Itu huruf A, I, O dan U. Huruf konsonan saya letakkan di luar daripada huruf pada wajah. Maksudnya huruf-huruf lain secara berselerak. B, F, G, M, Z dan sebagainya. Jadi saya tidak letakkan sekali, saya tidak ikut turutan kerana ini adalah satu proses untuk mengecam, memberi ruang untuk murid mengecam dengan lebih jelas. Apa bezanya huruf konsonan dengan vokal? Apa bezanya huruf konsonan dengan vokal? Huruf konsonan dengan vokal, huruf vokal dia boleh berkahwin sesama sendiri dan mengeluarkan bunyi. Kalau A dia cantum dengan I, kalau A dia cantum dengan O mengeluarkan bunyi. Tetapi huruf konsonan kalau dia berkahwin sesama sendiri tidak akan mengeluarkan bunyi. Dia mesti berkahwin dengan salah satu huruf vokal baru mengeluarkan bunyi. Inilah bezanya huruf konsonan dan vokal. Ini ada satu aspek pengetahuan yang saya kena bagi tahu kepada anak-anak tentang fungsi-fungsi huruf. Itu yang dinamakan beberapa bentuk kerangka lah, yang saya rujuk kepada kerangka fikir taksonomi Bloom, dan ini adalah konsep pengetahuan. Kemudian apabila mereka memahami ini, kita akan bawa kepada konsep kedua iaitu konsep pemahaman, konsep penerapan, yang ketiga application, dan konsep keempat analisis, konsep kelima sintesis, dan evaluasi adalah langkah-langkah yang terakhir. Jadi ada 6 langkah dan semua langkah-langkah ini sebenarnya mempunyai fungsi dan maksud yang tertentu. Dan dia ada satu objektif intrinsik yang di sebalik sesuatu langkah yang saya kemukakan dalam program ini. Okey. Ini adalah objektif program. Sebelum saya masuk kepada tentang objektif, iaitu mendedahkan kepelbagaian program inovasi untuk mengatasi masalah murid lemah bacaan, kita nak memberitahu kepada para guru di luar sana bahawa untuk menyelesaikan masalah tidak semestinya bergantung kepada bahan-bahan yang sedia ada. Kita perlu ada sesuatu yang boleh difikirkan kerana kepelbagaian masalah muzik ini berbeza-beza. Ini pendekatan juga kita boleh usaha dengan cara yang berbeza. Jadi satu objektif saya memperkenalkan program ini ialah mendedahkan kepelbagaian program untuk mengatasi masalah murid lemah membaca. Dan keduanya ialah untuk memperkenalkan idea-idea baru sebagai panduan dan strategi pengajaran murid lemah bacaan. Jadi kadang-kadang murid ni dia memerlukan pada keseronokan. Jiwa kanak-kanak, mereka suka mewarna, suka kepada kartun. Jadi sebenarnya dia ada agak mirip ala SpongeBob. Dan saya lihat apabila kita buat dalam bentuk SpongeBob, keseronokan murid tu lebih tinggi. Jadi mereka dapat belajar dengan lebih seronok. Dan objektif berikutnya ialah untuk menggalakkan perkembangan anak-anak berfikir secara kreatif dan kritis. Jadi kenapa saya buat bulat? Kenapa saya tidak buat kotak dalam kotak? Sebenarnya huruf-huruf
yang ada A, B, C, D, E, F, G, H sebenarnya terdiri daripada pembentukan garisan-garisan bulatan dan gerakan lurus ke kiri, ke kanan dan ke atas. Jadi sekiranya murid dapat menjalankan aktiviti pelaziman membuat bulatan dan kotak, sebenarnya secara tidak langsung mereka dapat memperbaiki tulisan mekanisme mereka. Jadi ini adalah satu objektif intrinsik. Tulisan yang cantik juga perlu dipupuk sejak kecil yang terdapat dalam program ini sebagai satu daripada pakej saya untuk selain dari untuk membolehkan murid-murid saya agar dapat boleh membaca dengan lancar. Okey. Ini adalah objektif khusus. Menyediakan masalah murid yang lambat membaca. Ini satu benda yang alat bantu mengajar yang boleh kita gunakan dalam bilik darjah, menghidupkan bilik darjah. Dia boleh digunakan dari awal dan sehingga akhir pengajaran. Boleh dilukis oleh murid dan proses pengencaman huruf-huruf ini boleh juga dibuat di rumah. Jadi ini hanyalah satu konsep, satu alat bantu mengajar yang saya bina di sini hanya untuk menghidupkan bilik darjah, menghidupkan aura bilik darjah, mewujudkan suasana belajar yang menarik. Dan yang keduanya ialah untuk membantu murid mengatasi masalah kekeliruan untuk mengecam huruf yang hampir sama. Jadi apabila kita buat kajian, kita tengok budak-budak ni dia dia suka keliru huruf D dengan B dan sebagainya. Jadi kita perlu ada sesuatu yang boleh memberi satu fahaman kepada murid yang dapat membuat satu kemiripan seperti saya katakan tadi, huruf A, I, E, O seperti lubang hidung dan U adalah senyuman. Dan seterusnya objektif khusus program ini ialah untuk menyediakan kepelbagaian teknik dan pendekatan mengajar kepada guru. Jadi kalaulah benda ini adalah satu daripada solusi saya, mungkin guru-guru di luar sana boleh mencipta pelbagai animasi yang lebih menarik, mirip kepada konsep-konsep yang saya ditunjukkan di sini untuk membantu murid membaca dengan lebih lancar. Dan seterusnya ialah untuk mewujudkan pengajaran terbeza, membina idea, mengurangkan rasa bosan belajar dan menghasilkan pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Ini adalah beberapa objektif program. Sekarang saya kenalkan program Zero to Hero. Apa itu langkah-langkah yang ada dalam program Zero to Hero? Aktiviti pertama ialah saya memperkenalkan huruf A, I, O, U. Jadi pelaziman atau pemahaman konsep mengikut arah taksonomi Bloom, iaitu mengenal huruf-huruf ni ada dalam langkah satu, di mana mereka perlu menulis A, I, E, O, U dan letakkan huruf-huruf konsonan di tempat-tempat di luar daripada huruf. Jadi selerakan huruf-huruf ni di luar bulatan dan tidak sama. Supaya apabila pelaziman di sini mereka buat, mereka akan mengecam huruf tu. Lebih satu proses memudahkan murid mengecam huruf-huruf. Jadi kalau hari ini mereka lukis bulatan A, I, E, O, U, kemudian F dia tersilap dan letak ke atas dulu. Tidak ada masalah sebab tidak ada hukum yang menyatakan kata mereka salah letak ke atas tu. Yang penting di sini ialah mereka mengecam huruf, bukan mengikut turutan. Jadi dua komponen huruf ini, huruf konsonant dan vokal, perlu mereka kuasai terlebih dahulu. Okey, langkah seterusnya ialah mereka perlu mengahwinkan huruf konsonant dikahwinkan dengan huruf vokal. Mereka sendiri yang mengambil huruf-huruf dan mencantumkan. Jadi B kahwin dengan A, C kahwin dengan O. Jadi kita memberi kebebasan kepada budak dan murid-murid kita ni tidak akan terikat dengan konsep tradisional. Kalau dulu, kalau saya melihat buku-buku pengajaran bacaan yang ada pada masa sekarang, termasuk yang terdapat di pasaran, konsepnya lebih kurang sama dengan saya belajar pada zaman sekolah kecil-kecil dulu. Mesti ba, bi, bu, be, bu, ta, ti, tu, te, tu. Kalau dia sebut ta dulu, lepas tu to dulu salah. Dia mesti ada ikutan ta, ti, tu, te, tu dan sebagainya. Tetapi hari ini kita melihat apabila murid mencantumkan sendiri H,
O, C, I. Bunyi yang kepelbagaian sebenarnya menggalakkan lebih banyak pengecaman, mencepatkan pengecaman mereka, dan mereka sendiri menulis dan membina konsep. Ini adalah satu pengajaran berbentuk induktif di mana murid membina konsep dan melakukan sendiri. Jadi kalaulah dalam keadaan pandemik ini, saya melakukan program ini secara maya, jadi waris kena tahu dan anak-anak mereka yang tulis dan mereka membunyikan dan ibu bapa hanyalah fesi untuk memberi bimbingan bahawa bunyi yang ditulis oleh anak-anak itu betul. Semakin banyak mereka menulis catuman, semakin mudah mereka membaca beberapa perkataan seterusnya. Okey. Aktiviti kedua. Aktiviti kedua ialah saya akan meminta murid mencantumkan huruf vokal dengan konsonan pula. Kalau tadi huruf vokal, konsonan dan vokal. Tapi yang kedua ialah mereka sendiri mengambil huruf vokal dan mencantumkan dengan huruf konsonan. Jadi akan bunyi, pelbagai suara. A, M, I, J, U, T dan sebagainya. Jadi bunyi-bunyi yang kepelbagaian ini berserakan dan seperti langkah yang pertama, pemahaman, pengecaman telah berlaku dengan lebih cepat daripada kadar biasa seperti kaedah sebelumnya. Okey, apabila mereka berjaya menguasai setiap langkah ini dan menghasilkan beberapa banyak cantuman, kita boleh test. Kita minta, kita sebut, cuba cari perkataan-perkataan yang kamu rasa kamu boleh bentuk perkataan daripada apa yang kamu buat daripada latihan 1, aktiviti 1, aktiviti 2. Mereka kalau mereka akan dah boleh sebut baca dan kita juga membantu. Cuba sebut, cuba tulis perkataan kata, baba, kayu, malu, kati dan sebagainya. Peringkat ini mereka dah boleh menulis, sedangkan masa yang telah digunakan hanya baru 3 hari ataupun 4 hari, mereka sudah boleh menulis dan membaca. Okey, langkah seterusnya ialah saya meminta murid mengambil huruf konsonan, mengawinkan dengan huruf vokal dan mengambil kembali huruf konsonan. Konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Huruf di dalam tanah, huruf dalam wajah dan huruf di dalam tanah kembali. Dan mereka seperti biasa bebas mengambil, mencantum sebanyak-banyaknya. Jadi akan terhasillah perkataan F, O, P, M, A, T, C, A, D dan sebagainya. Semakin banyak mereka berjaya mencantum sendiri suku kata ini, mereka lebih mudah membaca. Dan saya akan mengenakan latihan pada mereka. Cuba tulis perkataan yang cikgu sebut. Ketam, lokan, jerat, kitab dan sebagainya. Ini dah masuk peningkatan di mana mereka sudah faham bahawa latihan yang selama latihan-latihan atau step-step yang mereka dah buat tu sebenarnya membantu mereka. Jadi setiap satu-satu aktiviti itu mereka perlu melakukan dengan bersungguh-sungguh. Semakin banyak hasil-hasil cantuman yang dapat mereka lakukan, semakin mudah mereka menyiapkan atau menyempurnakan latihan-latihan yang saya berikan. Okey, seterusnya. Aktiviti ini peringkat analisis dalam pemikiran tak sudah belum, iaitu KV, konsonan dan vokal ditambah dengan NG. NG ditambah dengan langkah yang kedua tadi. Kalau tadi langkah yang kedua, mereka memperkenalkan BA, CA atau MI dan sebagainya. Ambil balik aktiviti tu, latihan tu. Cuma tambahkan di hujung huruf NG. Jadi mereka akan bunyikanlah. Mereka hanya tambah, ambil balik kertas. Mereka akan tambah NG. Jadi akan bunyilah kang, tung, LA tambah NG lang, DO tambah NG dong dan sebagainya. Jadi bunyi-bunyi berselerakan. Tidak memberi makna apa-apa. Tapi bunyian itu menjelaskan pada mereka penambahan NG di hujung membunyi satu sengawan. Pada apa yang mereka akan selalu tuturkan setiap hari. Jadi itu penambahan NG di hujung
selepas penambahan konsonan dan vokal. Berikutnya, kita minta mereka ambil NG di awal dan ditambah pada langkah ketiga. Kalau langkah tadi ketiga, kita ambil konsonan, vokal dan konsonan. Contoh O, B, O. Kan? Kita ambil. Jadi kita ambil NG di depan. Akan jadi NG tambah OB akan jadi ngop. Kalau tadi mereka ambil OM, kita ambil NG di hadapan. NG tambah ON jadi ngom. Jadi mereka melihat di sini tambahan NG di awal dan di akhir memberi makna-makna yang suku kata yang mereka selalu sebut setiap hari. Contoh NG tambah OI jadi ngoi, NG tambah AU jadi ngau. Ini ada satu proses lagi, ini bentuk pengayaan lah, di mana kita kawinkan sesama sendiri. Ini proses yang sangat ringkas. Kita maklumkan huruf-huruf ini dikawinkan sesama sendiri. Jadi AI, UO, sebut bunyi-bunyian ini kita ambil dengan NY. Huruf-huruf konsonan, huruf-huruf vokal, kalau nak tambah dengan NY ni dia tak macam NG. Jadi saya letakkan dia dalam satu proses pengayaan lah, di mana selepas mereka menguasai 6 langkah, jadi NY ni mereka lebih faham. Kerana dalam bahasa Melayu, NY ni dia berada di awal. Dia tidak ada di hujung, kecuali pada perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Jadi saya tidak meletakkan sebagai langkah lah. Cuma kita memberitahu pada mereka, kalau NY bunyinya nyoy. NY tambah OI, nyoy, macam tu. NY tambah AU. NY ni adalah satu pertambahan awal sahaja untuk perkataan-perkataan bahasa Melayu. Kita tidak mahu mereka keliru dengan tambahan-tambahan kalau kita masukkan sebagai aktiviti ke-6, di mana mereka akan celaru dengan perkataan-perkataan yang bercampur aduk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, seterusnya saya mulalah membaca perkataan-perkataan dan saya meminta mereka membina sendiri perkataan-perkataan yang mereka belajar di langkah 1, langkah 2, langkah 3, 4, membentuk perkataan-perkataan seperti batu, bata, kaca, jam dan sebagainya. Jadi setiap satu tu yang kita buat latihan, kita membina ayat, kita membaca dan kita minta anak-anak kita tulis. Dan ada yang kita minta anak-anak tulis apa yang kita baca. Ada pula yang kita baca, kita minta anak kita tulis, dan ada yang mereka tulis apa yang kita baca lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, proses-proses ini, proses-proses 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ini, jika dilakukan bersungguh-sungguh, pengalaman saya menghadapi murid yang tidak mengenal huruf, hanya memakan masa selama 8 hari. Pada hari ke-8, murid saya yang langsung tidak mengenal huruf. Dalam skala pendekatan hanya 1 jam 1 hari, saya mendekati murid saya ini, mereka telah dapat membaca 4 buah buku. Daripada zero kepada hero. Jadi saya percaya program ini jika dilakukan dengan satu rasa cinta guru kepada murid, dilakukan secara bersungguh-sungguh, dengan bantuan ibu bapa, walaupun secara jarak jauh di rumah secara maya, dapat membantu anak-anak kita membaca dengan lebih lancar. Dan dapatan kajian saya telah membuktikan bahawa tiga peringkat ataupun 3 sekolah yang saya jalankan program ini telah menunjukkan hasil yang memang membanggakan pada diri saya, memberi kepuasan pada saya sebagai guru dan juga sebagai pentadbir sekolah. Ini adalah program Zero to Hero yang saya buat di Sekolah Kebangsaan Dataran Muda. Saya mengajar budak-budak darjah tadika membaca. Dan kalau tuan-tuan dapat melihat sini, tuan-tuan dapat melihat keceriaan mereka. Mereka belajar dengan rasa seronok. Tetapi saya nak maklumkan juga pembelajaran secara bersemuka tentulah lebih baik daripada pembelajaran secara maya. Di mana pembelajaran secara maya memerlukan kepada penglibatan ibu bapa.
di mana ibu bapa perlu ada sebagai pembimbing ataupun pendorong yang menyuburkan keinginan belajar anak-anak di rumah. Okey. Seterusnya, ini adalah kejayaan-kejayaan program ini. Sebenarnya program ini telah ditaja, saya telah mendapat tajaan Pintar Bank Islam sebanyak RM2,000 setahun. Jadi pihak Pintar Bank Islam, terima kasih pihak Pintar Bank Islam telah menaja kajian saya selama 3 tahun turut-turut. 1 tahun 2,000, 3 tahun 6,000 untuk saya mengkaji bagaimana untuk membolehkan anak-anak membaca dengan lancar. Ini adalah satu kolaborasi program yang saya buat melibatkan murid-murid pemulihan Sekolah Kebangsaan Berapit, Sekolah Kebangsaan Tasik Apung, Sekolah Kebangsaan Darul Aman dan sekolah tadika sekitar, di mana saya memanggil, menjemput mereka semua murid-murid pemulihan dan murid tadika untuk bersama-sama saya, dan saya sendiri mengkondak program bersama rakan-rakan guru besar dan guru-guru pemulihan, dan kita berdapati harapan dan jawapan kepada waris. Mereka sudah faham konsep, balik menjalankan di rumah, dan mereka memberi kata komen-komen yang baik di mana anak mereka boleh membaca dalam masa yang lebih singkat daripada sebelumnya. Ini adalah satu daripada gambar yang menunjukkan program Zero Tiru yang dijalankan di Sekolah Kebangsaan Simpor, satu program kolaborasi yang menghimpunkan semua murid-murid pemulihan dan murid-murid tadika. Okey, ini adalah sijil pembentangan saya peringkat kebangsaan. Kerana ini telah saya bentangkan peringkat kebangsaan di Institut Perguruan Sultan Abdul Malik Halim pada tahun 2018. Ini ialah saya membantu murid. Saya membantu murid, membantu ibu bapa, memberi pemahaman kepada ibu bapa ketika saya menjayakan satu bengkel program pemulihan di Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil. Ini adalah satu program bengkel yang dijalankan oleh Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir Kecil, di mana guru besarnya prihatin tentang masalah murid tidak boleh membaca dan menggunakanlah idea-idea dalam program ini untuk membantu murid tidak boleh membaca. Alhamdulillah dapatannya sangat merangsangkan, dan kalau kita lihat dari data keberhasilan program Zero to Hero, penurunan itu adalah satu kejayaan. Kalau dulu Sekolah Kebangsaan Bukit Meriam lebih kurang 13 orang murid tidak boleh membaca, tapi telah turun kepada 4 orang, dan saya mendekati 4 orang murid berkenaan. Waktu di Sekolah Kebangsaan Bukit Meriam ni kita dah buat secara online, bukan lagi bersemuka. Ini bermakna program ini boleh berjaya walaupun secara online. Di mana saya mendapati, saya mencari 4 orang ni, kenapa tak boleh? Rupa-rupanya masalah mereka tiada telefon, dan telefon tu ibu bapa bawa, dan ada yang sakit. Jadi itu tidak masalah yang tidak dapatlah saya atasi. Sekurang-kurangnya penurunan murid tidak boleh membaca telah berkurang daripada 13 hingga 4 orang saja yang mengalami masalah tidak boleh membaca. Okey, di sekolah dataran muda daripada 11 orang murid tidak boleh membaca telah turun menjadi 3 orang. Itu juga ada satu kepuasan dan kejayaan kepada saya. Dan Sekolah Kebangsaan Simpor, dari 21 orang murid tidak boleh membaca, kenyataannya selepas menghadiri, dan saya sendiri turut sebagai guru besar turut serta dalam kelas-kelas pemulihan, telah didapati murid yang tidak boleh baca telah turun masalah kepada hanya tinggal 6 orang. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah data yang diberikan oleh guru-guru pemulihan ketika saya menghasilkan program, dan ini bukanlah satu bukanlah satu yang kita reka, dan kita perlu terima kenyataan bahawa murid ini dapat belajar jika guru dan daripada diri kita sendiri ada jiwa kita untuk membantu dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalaulah para guru mendengar daripada bapa, melihat teknik dan konsep ini, mereka pun boleh menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita telah melihat
rakaman bacaan murid, dan saya telah merakam sebenarnya rakaman bacaan murid daripada mereka tidak boleh membaca, tidak mengenal huruf, sehingga akhirnya mereka dapat membaca mesej saya. Mesej saya, dan saya sangat rasa bangga, rasa gembira, dan itulah satu kepuasan yang sebenar sebagai guru dan sebagai guru besar. Jadi itulah sedikit program Zero to Hero, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, bersama-sama dengan saya untuk kita membantu anak-anak kita membaca dengan lebih lancar dan berkesan, dan dengan mengaplikasikan pelbagai orang kata solution atau tindakan yang telah saya tunjukkan di sini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe PPD Kuala Muda MOE dan Facebook kami Sektor Pelajaran PPD KMY. Terima kasih.